Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah merupakan kelas ganti bagi kelas yang kita tidak dapat jalankan pada hari Selasa yang lalu. Sepatutnya pengajian membincangkan tema golongan munafiqun di dalam Al-Quranul Karim ini sepatutnya kita laksanakan pada setiap hari Selasa malam Rabu selepas Isyak jam 9 suku. Namun di atas beberapa kekangan kita tak dapat nak jalankan, dan Alhamdulillah Khamis malam Jumaat ini Allah memberikan ada ruang, maka saya ambil peluang ini untuk kita gantikan kelas kita yang lalu. Jadi malam ini sebenarnya adalah perbincangan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quranul Karim buat kali yang ke-11 ya. Ini adalah kelas kita, pengajian kita yang ke-11. Okay. Pengajian kita yang ke-11 pada malam ini, kita akan sambung daripada siri yang ke-10, yang mana siri yang ke-10 pada kuliah yang lalu, kita telah berhenti pada ciri yang ke-46. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang baru mengikuti pengajian bertema golongan munafik di dalam Al-Quran ini, sebenarnya kita telah pun sampai siri yang ke-11. Ini bermakna sudah ada sebelum ini 10 siri. Ya, kita dah lalui 10 siri, yang mana kalau kita lihat balik siri yang ke-10 pada minggu lepas, kita dah sampai kepada ciri yang ke-46. Maknanya, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita telah dapat belajar dari Allah, ada 46 ciri untuk mengenali sama ada orang itu benar-benar beriman ataupun orang itu adalah orang munafik. Okey. Ciri ini adalah ciri yang Allah sebutkan golongan munafik yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Walaupun golongan munafik itu pada zaman Nabi, tetapi kita sebagai seorang yang beriman, seboleh-bolehnya kita tidak mahu ada mana-mana persamaan, ya, walaupun sedikit, dengan golongan munafik. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bincangkan lagi ciri yang ke-47, 48, 49, ciri yang ke-50, dan kita akan sampai kepada ciri yang ke-51 insya-Allah. Okay, saya ulang kembali. Malam ni adalah pengajian kita buat siri yang ke-11. So kita akan bincang ciri yang ke-47, 47, 48, 49, 50, 51. Maknanya ada 5 ciri ya, golongan munafik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Siapa yang bagi tahu kepada kita ini adalah ciri orang munafik, sudah pasti yang memberitahu kepada kita adalah yang paling mengetahui sedalam-dalamnya, sama ada secara zahir ataupun batin, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu di mana. Macam mana kita boleh tahu? Jawapan itu Allah memberitahu di dalam Al-Quranul Karim.
Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung ciri yang ke-47 pada malam ini. Kenapa kita dah sampai 47? Ini kita menyambung daripada siri yang sebelum ini. Jadi buat mengetahui tuan-tuan dan puan-puan yang selalu ikuti pengisian ini, kita juga sebenarnya bersiaran langsung melalui aplikasi TikTok. Jadi kita bagi peluang kepada rakan-rakan kita yang mengikuti melalui aplikasi TikTok ini supaya mereka jelas kita sedang bincangkan tentang apa malam ni. Kita dah sampai siri yang keberapa, kita dah sampai kepada ciri yang keberapa. Sebab tu saya ulang beberapa kali. Okey, ciri yang ke-47 pada malam ini, golongan munafik ini, mereka adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut laknat, kita mesti ingat lawannya adalah rahmah. Lawannya adalah rahmat. Kita ni sedaya upaya nak cari rahmat Allah. Tetapi orang munafik, mereka tidak mencari rahmat Allah. Dengan sikap mereka, perangai mereka yang telah kita bentangkan 46 ciri itu, melayakkan mereka mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dapat laknat Allah, bermaksud Allah Ta'ala akan jauhkan rahmatnya. Kalau dah tak dapat rahmat, habis. Rugilah hidup di dunia, rugilah hidup di hari akhirat. Okey. Ciri yang ke-47 ini, mendapat laknat ini, kita rujuk dalam surah Taubah, surah yang ke-9, ayat 68, muka surat 198. Jadi kalau ada sesiapa yang ada Al-Quran di tangannya, di hadapannya, tuan-tuan boleh buka terus ayat 68, surah Taubah, muka surat 198, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa orang munafik ini Allah sebut dalam Al-Quran. Izinkan saya membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah telah menjanjikan, pada perkataan wa'ada, Allah telah janji. Janji Allah itu benar, bahawa orang munafik yang lelaki dan orang munafik yang perempuan. Dan juga Allah janji wal kufar, dan bagi orang kafir itu neraka Jahannam. Lepas tu bukan sekadar mereka Allah janji masuk neraka Jahannam, mereka juga akan kekal di dalamnya. Okey. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka itu untuk mereka. Maknanya neraka itu layak untuk diberikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut pada potongan ayat yang selepasnya itu yang kita nak jadikan sebagai ciri yang ke-47 pada malam ini. Allah mengatakan wala'anahumullah, wala'anahumullah, Allah telah melaknat mereka. Walahum azabun muqim, bagi mereka adalah azab yang kekal. Jadi sangat jelas kepada kita malam ini ayat 68 surah Taubah, Allah menyebutkan golongan munafik ini mereka telah mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, ciri yang berikutnya, sifat ataupun ciri orang munafik yang berikutnya, mereka ini sebenarnya tidak ada jalan untuk mendapat hidayah taufik. Maksud dia, orang munafik ini mereka akan mati dalam keadaan mereka berada dalam kesesatan. Dalam arti kata lain, orang munafik ni
Allah tak akan memberikan mereka bimbingan, Allah tak akan tolong mereka untuk mereka berubah menjadi orang yang sebenar-benarnya beriman. Dalam arti kata lain, kita letak dekat tajuk tu, mereka akan, maksudnya mereka ni dulu, kini, selamanya, bahkan mereka mati dalam keadaan kesesatan. Ciri yang ke-48 ini disebutkan oleh Allah di dalam beberapa surah. Okay. Surah rujukan kita yang pertama adalah Suratul Baqarah, ayat yang ke-16. Okay. Muka surat yang ketiga, kalau kita buka Quran, kita jumpa ayat ini. Okay. Ayat ketiga, ayat yang ke-16, ya, Suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, okay, yang mana ayat ini sebenarnya kita pernah sebut sebelum siri malam ini, bahawa orang munafik ini, mereka memang tak nak mengambil hidayah yang telah Allah beri kepada mereka. Maksudnya, mereka tak nak memilih untuk mendengar kata-kata Rasul. Mereka tak mau ambil peluang untuk mengikuti wahyu Al-Quran. Sedangkan Nabi itu membawa hidayah. Al-Quran itu memberi hidayah. Tapi orang munafik ni dia tak nak. Walaupun depan mata mereka adanya Rasul. Walaupun depan mata mereka ini adanya Quran. Mereka selalu dengar Al-Quran. Mereka duduk pula bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Tapi mereka lebih memilih apa? Kata Allah, ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah Ta'ala kata orang munafik ni adalah orang yang suka membeli kesesatan dengan dia meninggalkan hidayah petunjuk. Maka Allah Ta'ala kata yang mereka duk pilih kesesatan itu tak bawa keuntungan pun, kata Allah. Tetapi apa yang mereka dapat? وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Mereka tidak akan menjadi orang yang diberikan petunjuk. Kita ni sebagai seorang hamba, kita memerlukan Allah memberikan kita petunjuk. Lepas tu Allah bimbing kita. Allah beri kita kekuatan untuk kita mengikuti petunjuk dari Allah. Tapi ia berbeza dengan orang munafik. Mereka lebih suka memilih kesesatan. Jadi apabila peluang itu Allah bagi, berapa tahun mereka hidup dengan Nabi? 10 tahun dekat Madinah. Tapi mereka melepaskan peluang itu, akhirnya Allah membuat satu deklarasi. Allah bagi tahu keputusannya, orang munafik ini selama-lamanya, forever and ever, mereka tidak akan mendapat hidayah taufik. Bukan sekadar ayat dalam suratul Al-Baqarah, kita juga boleh lihat dalam surah An-Nisa. Ini surah yang keempat, ayat nombor 88, muka surat 92 di dalam Al-Quran. Okay, ayat 88, surah yang keempat, surah An-Nisa, muka surat 92. Apa yang Allah bagi tahu kepada kita dalam surah ini? Okay, izinkan saya membaca ayat Quran tersebut. Moga-moga dengan ayat Quran yang kita dengar, kita dapat pahala mendengar ayat Al-Quran, ya. Kita dapat rahmat, kita dapat berkat. Okay, tiada perkara yang patut kita dengar melainkan adalah yang sebaik-baiknya adalah mendengar ayat Al-Quran itu dibacakan. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 88 surah An-Nisa, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Okay, ayat ini
yang baru saya bacakan sebentar tadi, ayat nombor 88 ini, Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita. Yang ni sebenarnya Allah Taala nak menegur para sahabat, ya, para orang beriman di zaman Nabi. Yang mana orang beriman di zaman Nabi ini mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan tindakan apa yang nak diambil kepada orang-orang munafik ni. Orang munafik yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, ya, orang munafik yang sanggup bersekongkol dengan orang-orang kafir musyrikin untuk memusnahi orang Islam ni. So para sahabat berbeza pendapat. Oleh kerana itulah Allah Taala kata, kenapa kamu boleh menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik? Sepatutnya kamu kena sepakat, kata Allah, sehati dan sejiwa dalam menentukan nak buat apa kepada orang munafik ini. Kenapa? Kerana orang munafik ini memang Allah Ta'ala telah jerumuskan mereka ke dalam kekafiran sebab perangai mereka sendiri, sikap mereka sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala menegur para sahabat ketika itu. Allah Ta'ala kata apa? Kenapa kamu nak beri sangat hidayah kepada orang yang telah Allah sesatkan? Maknanya Allah Ta'ala nak sepatutnya orang munafik ni sepatutnya dah tak patutnya tak patut dibagi muka dah. Maksudnya dah maknanya dah tak perlu lagi nak beria-ia untuk memberikan petunjuk, nak mengajak orang munafik ini kepada beriman dah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata mereka telah Allah sesatkan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, sesiapa yang telah Allah sesatkan, kamu sama sekali takkan dapat jalan dah. Maknanya kamu dah takkan dapat jalan untuk memberikan mereka peluang untuk mereka beriman. Dah tak ada dah, kata Allah. Pintu tu dah tertutup dah, kata Allah. Sebab apa? Sebab tindakan mereka sebelum inilah. Sebab itu tuan-tuan kena tahu apa tindakan orang munafik yang telah mereka ambil, jalan apa yang mereka ambil. Sebab itu tuan-tuan kena lihat daripada siri yang ke-10. Siri 10, 9, 8, 7 sampailah siri yang ke-5. Sebab malam ni kita dah masuk kepada siri yang ke-47. Jadi tuan-tuan kena tahu daripada 46, ya, 46 ciri orang munafik, perangai orang munafik telah menyebabkan mereka mendapat ciri yang ke-48 pada malam ini, iaitu Allah Ta'ala tidak memberikan mereka peluang untuk mereka mendapat hidayah taufik. Sebab itu kita letakkan tajuknya, orang munafik ini adalah manusia yang akan sentiasa berada di dalam kesesatan sampai mereka mati. Okay. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, selain daripada orang munafik ini mereka mati dalam keadaan kesesatan, maka ada ciri lain yang Allah Ta'ala cerita kita di dalam Al-Quran. Secara tak langsung, kita dapat belajar mengenali jenis manusia yang ada di zaman Nabi, yang ada di bumi Madinah Al-Munawwarah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang munafik ni di antara manusia yang kita kena kaji, kita kena belajar supaya kita tidak memiliki ciri-ciri orang-orang munafik. Baik. Ciri yang ke-49. 49 bukanlah maksudnya malam ni yang ke-49. Banyaknya. Ini kita sambung daripada siri-siri yang sebelum ini. Sebab tu kalau tuan-tuan ikut pengajian yang dianjurkan oleh Malaysian Tadabbur Academy ataupun Akademi Tadabbur Malaysia, kita akan belajar secara kesinambungan. Sebab tu tuan-tuan kena sabar, tuan-tuan kena istiqamah. Kadang-kadang ada setengah orang dia masuk siri 1 je.
Lepas tu 2, 3, 4 dah terputus, dia tak dapat ikut dah. Kita doakan sangka baik kita, mungkin sibuk kot, insya-Allah. Tapi tak apa, jangan bimbang. Kalau dah lepas, kalau ada yang terlepas, ada rakamannya di FB page Malaysian Tadabbur Academy dan juga telah diupload di YouTube. Tuan kena ikuti. Sebab tu kita dalam pengajian yang kita anjurkan, kita tak akan ambil sikit-sikit. Kita tak akan macam sentuh beberapa saja. Kalau boleh, kita akan ada kesinambungan dia sampailah tajuk tu lengkap. Sebab tu tuan-tuan selalu ikuti, kita ada siri. Kita suka buat bersiri. Sebab tu tuan-tuan kena sentiasa ambil maklum tentang apa-apa pun pengumuman yang telah pun kita sebarkan. Jadi ini satu rahmat dari Allah, rezeki dari Allah. Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ruang untuk kita belajar tentang golongan munafik. Okey, ciri yang ketiga malam ni, tapi kalau kita sambung daripada siri sebelum ni, dia dah jadi ciri yang ke-49. Orang munafik ni sebenarnya mereka adalah orang kafir. Kita kalau selalu dengar orang kafir ni, kita duk ingat mungkin orang kafir ni macam yang menyembah patung-patung ke, kan? Yang menyembah matahari ke. Sebenarnya tak. Orang munafik ni juga kita boleh panggil dia adalah orang kafir. Jadi istilah orang kafir ni sebenarnya dia umum. Orang kafir boleh dikaitkan dengan penyembah patung dan berhala. Yang istilah dia, gelaran dia, musyrikin. Orang kafir boleh dipakaikan kepada ahlul kitab, iaitu Yahudi. Yahudi pun orang kafir. Orang Nasrani pun orang kafir. Termasuklah orang munafik. Seorang munafik ni, dia memiliki ciri kekufuran. Maknanya orang munafik ni juga, dia buat perbuatan kufur. Okay. Ciri yang ke-49 pada malam ini, kita akan rujuk beberapa surah. Okay. Surah yang pertama, kita rujuk dalam surah An-Nisa, ayat 89, muka surat 92. Lepas tu kalau tu tak ada Quran, buka Quran tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut dalam pengisian Akademi Tadabbur Malaysia ni, tuan-tuan kena bersiap sedialah dengan Al-Quran. Cuma ialah kita tak tahu awal kan, mungkin kita sedang buat kerja yang lain, tapi tak apa. Tapi jangan bimbang, kita letakkan rujukan dia. Okey, dalam ayat 89 ni Allah Taala kata apa? Allah Taala berfirman, izinkan saya baca ayatnya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Okey, ayat ni agak panjang, tetapi yang kita nak ambil maklumat dalam ayat ini, dia berada pada potongan ayat, waddu law takfuruna kama kafaru. Dia punya point ni dekat kama kafaru. Okey, terjemahan ayat dia ni saya baca yang sampai atas sajalah ya, potongan ayat yang atas kali itu. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata orang munafik ni, mereka suka kalau hampa semua ni menjadi kafir. Sebelum ni kita dah sebut, ya, salah satu ciri orang munafik, dia tak suka ada orang Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Dia pun tak suka. Orang munafik dia tak suka.
Maka kita telah sebut sebelum ni juga, dia akan cari jalan. Macam mana nak jadikan orang Islam ni jadi tak Islam. Dia akan cari jalan macam mana nak bagi orang Islam ni nama je Islam. Rupa je Islam. Pakaian macam orang Islam. Tapi mereka bukan sebenar-benarnya Islam. Sebab tu orang munafik dia suka kalau orang Islam jadi kafir. Kenapa? Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Sebagaimana kama kafaru. Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Ayat ini menunjukkan bahawa orang munafik itu sebenarnya dia kafir. Walaupun pada mulutnya, pada batang tubuhnya, pada fizikalnya, pada ucapannya, macam orang Islam. Tapi sebenarnya tak. Mereka itu kafir. Jadi kita telah sebutkan sebelum ini bagaimana ciri-ciri orang munafik. Siapa yang kata orang munafik ni kafir? Allah yang mengatakan mereka telah kafir. Baik, tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan dengan ciri yang ke-50 pada malam ni. So alhamdulillah setakat jam 9.44 malam ni kita dah selesai 3 ciri nak kenal ciri munafik itu di dalam Al-Quran. Kalau nak kenal munafik ni macam mana karakter dia, yang ni tuan-tuan kena tengok siri yang sebelum ni. Kena tengok balik siri yang ke-10. Baik. Ciri yang ke-50, ciri yang ke-50, sebab kita gabungkan dengan siri-siri sebelum ini, ataupun malam ni ciri yang keempat, orang munafik ni, mereka adalah manusia yang Allah tak akan memberikan pengampunan. Allah tak akan ampunkan mereka. Tuan-tuan. Allah tak akan ampunkan. Maknanya kalau mereka mati dalam kemunafikan, Allah tak akan ampunkan. Teruk dah tentang orang munafik. Bayangkan, tadi kita belajar mula-mula, orang munafik ni, Allah laknat dia. Kemudian orang munafik ni, apabila dia tak dapat rahmat Allah, mereka ini akan mati dalam keadaan kesesatan. Lepas tu kita belajar tadi sebelum ini, orang munafik ini, mereka ini apabila mati dalam sesat, maka mereka itu adalah sama macam orang-orang musyrikin. Mereka ini adalah orang kafir. Dan yang keempat, apabila dilaknat, dia mati dalam kesesatan, Allah tak mereka orang kafir, maka mereka tidak akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, maklumat yang keempat pada malam ini disebutkan oleh Allah, antara surahnya adalah surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33. Boleh rujuk ayat 73 muka surat 427 di dalam Al-Quran. Apa yang Allah bagi tahu kepada kita? Secara tak langsung, kita boleh faham ayat Quran. Sebab kita nak masuk bulan Ramadan ni, kan bulan Al-Quran. So nak baca Quran, nanti apabila lalu ayat-ayat yang pernah kita pelajari sebelum ini, kita dapat ingat balik, ayat 73 surah Al-Ahzab, muka surat 427 ni, Allah memberitahu kepada kita orang munafik itu, mereka takkan dapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita ni manusia ni memang sangat memerlukan keampunan Allah. Allah tu sangat maha pengampun. Allah tu Al-Ghaffar. Allah itu Al-Ghafur. Allah itu At-Tawwab. Allah itu Al-Afu. Tapi orang munafik ni, sayang 1000 kali sayang. Kerana hati mereka yang dah rosak, hati mereka bersarang banyak penyakit, kerana dengki, kerana sombong, maka
mereka memilih untuk hidup dalam memiliki sifat nifaq. Ayat 73, izinkan saya baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sekejap ya. Kibatnya sekejap. Ayat ini ke? Sekejap ya. Okey, bukan maafkan saya ambil ayat lain. Maafkan saya. Saya ambil ayat lain ya. Saya ambil ayat surah An-Nisa. Ambil ayat yang paling jelas sekali, kita ambil surah An-Nisa ayat 137 muka surat nombor 100. Surah An-Nisa ayat 137 muka surat ke-100. Allah Taala kata apa? Izinkan saya baca ayat dia. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadadu kufra. Ayat ni bunyinya sangat menarik. Allah kata, sesungguhnya orang yang telah beriman. Okey. Kemudian dia jadi kafir. Kemudian dia beriman. Kemudian dia jadi kafir. Kemudian kekafirannya itu bertambah. Siapa mereka ni? Beriman, jadi kafir. Beriman, jadi kafir. Kemudian kafir dia bertambah-tambah kekafiran dia. Mereka ni adalah orang munafik. Maka orang yang macam ni, kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah Ta'ala kata apa? Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah kata, Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan tidak akan menunjukkan kepada mereka sabila, iaitu jalan menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada syurga Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Saya harap jelas untuk ciri yang keempat pada malam ini. Jadi kita akan masuk ciri yang terakhir orang munafik pada malam ini, iaitu ciri yang kelima. Kalau kita gabungkan maklumat malam ini dengan ciri yang sebelum ni, dia dah jadi ciri yang ke-51. Okey, ciri yang ke-51 ini ataupun ciri yang kelima pada malam ini, orang munafik ini, mereka adalah kumpulan manusia yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapat azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Ciri yang kelima malam ni, kesinambungan dia daripada yang kita belajarlah yang tadi tu. Apa dia? Kalau dah dapat laknat, tentu tak dapat rahmat. Kalau dah tak dapat rahmat, maka tak dapat lagi peluang untuk diberikan hidayah taufik oleh Allah. Mati dalam kesesatan. So kalau mati dalam keadaan kesesatan, maknanya dia mati dalam keadaan sebagai seorang yang kafir. Apabila dia kafir, mati dalam kafir, maka dia tidak akan dapat pengampunan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. So kalau dah jadi kafir, dosa dah tak dapat, laknat pun dah dapat, maka sudah pasti mereka memiliki ciri orang yang akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jalla. Okey, maklumat ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, kita boleh rujuk dalam Suratul Baqarah ayat 206 muka surat 32 di dalam Al-Quran. Suratul Baqarah ayat nombor 206 muka surat 32 untuk mendapatkan maklumat orang munafik ini
memiliki ciri golongan yang Allah akan bagi azab yang pedih. Okey. Kalau kita buka dalam ayat tadi, kita tengok ayat ni. Izin saya baca ayat dia sepintas lalu. Allah Taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithm." Allah kata, dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya orang munafik ni, waktu mereka hidup, orang Islam ajak dekat dia orang. Ajak apa? Dikatakan tu maksudnya orang Islam seru mereka. Seru apa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Seorang munafik ni selalu dapat nasihat. Seorang orang yang beriman ni ajak mereka kepada bertakwa kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tapi apa reaksi orang munafik itu? Allah Ta'ala kata, akhadhatuhul 'izzah. Maka timbullah kesombongan. Maksud orang munafik ni tak nak menerima ajakan, seruan supaya bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka sombong. Mereka rasa mereka lebih mulia. Okey, kesombongan tu berlaku disebabkan apa? Bil ithmi, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Okey, kemudian mereka ini apa kata Allah? Fahasbuhu jahannam. Maka sangat wajar, sangat patut mereka diberikan neraka jahanam. Allah kata orang yang macam ni kan dah dia bagi peluang, ajak supaya jadi orang baik, jadi orang bertakwa, tapi sombong. Maka Allah Ta'ala kata orang yang macam ni layak untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Perkataan fahasbuhu tu maka wajarlah mendapat neraka jahanam. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wabi'sal mihad. Sesungguhnya itulah tempat tinggal yang buruk. Okey, itu ayat pertama yang kita rujuk. Okey, ayat yang kedua yang Allah menyebutkan orang munafik akan mendapat azab yang pedih, kita ambil ayat dalam surah An-Nisa ayat 138 muka surat yang ke-100. Allah Ta'ala kata apa? Basyiril munafiqina. Sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa? Al-munafiqin, kepada orang munafik. Bi'anna lahum azaban alima. Bahawa mereka akan mendapat azaban. Azab tu dah azab dah. Alima, iaitu pedih. Tuan-tuan, berganda-ganda azab. Sebab kalau sebut azab, memang dah pedih. Tapi tambah lagi dengan kalimah alima, lagi pedih. Lepas tu yang sangat pedih tu, Allah Ta'ala kata apa? Beri berita gembira. Biasanya dalam Quran, kalau Allah kata dapat berita gembira, tentulah gembira dengan syurga. Tetapi dia terbalik. Allah Ta'ala kata apa? Sampaikan berita gembira kepada orang munafik bahawasanya mereka itu akan dapat azab yang sangat pedih. Sangat psycho. Sangat, kita kata apa? Ini dikata apa? Soalannya macam ayat ni berbentuk satu sindiran dan juga satu azab berbentuk tomahan kepada orang-orang munafik. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, tak habis lagi ayatnya, kita ambil satu lagi ayat. Kita ambil ayat yang ke-101 surah Taubah, surah Taubah, surah yang ke-9. Kalau ada Quran, tuan-tuan boleh buka muka surat 203. Okey, buka Quran, tengok ayat 203, ayat 101. Orang munafik ni, apa yang Allah nak berikan kepada mereka? Okey, kita tengok ayat dia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita boleh baca pada ayat ini. Allah mengatakan, kejap ya, ayat surah Taubah, ayat 101. Ya, kejap ya, izin kasih sekejap ya. Surah Taubah ayat 101. Ayat 101. Okey. Ayat 101. Saya pergi ambil kitab tafsir sekejap sebab saya nak rujuk ayat 101 ni. Takut saya salah tafsir ayat, hukumnya haram ya. Berdosa kalau kita
salah tafsir ayat. Okay. Ayat ni berbunyi begini. Okay, ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna. Okey, terjemahan ayat Allah mengatakan, dan sebahagian daripada orang Arab yang berada di sekeliling kamu adalah orang munafik. Jadi Allah bagi tahu, maksud dia adalah masa Nabi duduk kat Madinah, so dekat-dekat dengan Madinah tu, keliling Madinah tu ada orang Arab yang dia ini munafik. Okey. Kemudian Nabi Allah kata, wa min ahlil Madinah maradu 'ala nifaqi la ta'lamuhum. Allah Ta'ala kata apa? Macam tu juga dalam Madinah tu sendiri. Dalam bumi Madinah itu sendiri ada juga orang munafik. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya apa? Mereka ini, Allah kata, mereka ini memang telah sebati sifat munafik dia. Maksudnya tu nak kata, munafik ni dia ada dekat mana? Di sekitar bumi Madinah, dan dalam bumi Madinah itu yang duduk dekat dengan Nabi, yang tinggal dengan Nabi, yang duduk dengan orang beriman ni, ada orang munafik. Sifat dia tu dah sebati kemunafikannya. Lepas tu Allah bagi tahu, kamu semua tak tahu mereka tu sebenarnya munafik. Tapi Allah bagi tahu, kami tahu mereka tu munafik. Okey, lepas tu dekat hujung tu, ini yang kita nak jadikan perbincangan kita pada malam ni. Allah Ta'ala kata apa? Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka 2 kali. Maksudnya Allah Ta'ala akan azab mereka berulang-ulang. Inilah dalil ayat yang kita jadikan kepada ciri orang munafik ni, mereka mendapat azab Allah. Allah kata kami akan azab mereka berulang-ulang. Okey, apa maksud dia? Apa maksud mereka ni diazab bukan sekali tapi 2 kali berulang-ulang? Okey, salah satu pentafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, iaitu pentafsiran seorang tabi'in Mujahid mengatakan, berulang-ulang tu maksudnya mereka dibunuh, mereka ditangkap. Maksud berulang-ulang ni juga maksudnya apa? Kalau mereka mati, maksudnya apa? Kalau mereka mati, azab dalam kubur. Betul tak? Lepas tu nanti dekat azab akhirat kena lagi. Dekat dunia orang munafik ni memanglah mereka jadi kafir. Kalau mereka berperang, mungkin mereka akan dibunuh. Masuk mati pun nanti siksa pula dalam kubur. Dekat akhirat masuk pula neraka Jahannam. Kan azab tu berulang-ulang. Lepas tu Allah mengatakan, summa yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya apa azab yang besar tu? Azab yang besar tu maksudnya kata Mujahid rahimahullah, salah seorang mufassir, pentafsir ayat Quran di kalangan tabi'in, mengatakan azabun azim tu adalah neraka Jahannam. Jadi orang munafik ni, mereka ni dekat dunia pun dah akan menerima azab, mati pun terima azab, di hari akhirat pun mereka akan menerima azab. Na'udzubillah. Baik. Ayat satu lagi yang saya nak kita kemukakan pada malam ni, buat peringatan kepada kita, kita ambil surah An-Nisa, ayat 145, muka surat 101. Surah An-Nisa, muka surat 101, ayat 145. Ayat ni biasa kita dengar. Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fi darkil asfal minan nari walan tajida lahum nasira. Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, asfal, yang paling bawah dari neraka. Maknanya orang munafik ni azabnya lebih teruk
daripada penyembah patung dan berhala di kalangan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin Mekah tu, macam Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, kan, azab mereka itu tidak seberat azab orang munafik. Kerana orang munafik ni, mereka adalah, maknanya mereka lebih teruk lah daripada penyembah patung dan berhala tu, sebab mereka adalah api dalam sekam, mereka musuh dalam selimut, mereka adalah musuh yang tak diketahui secara langsung. Dengan beberapa tindakan kita sebut sebelum ini, perihal mereka sebelum ini, maka mereka layak masuk neraka yang paling bawah sekali. Jadi Allah kata, kalau dah macam tu, tak ada seorang pun yang boleh menolong mereka untuk elak daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. So Alhamdulillah, sehingga jam 10.04 malam ini, dengan rahmat dari Allah, dengan izin dari Allah, kita selesai 5 ciri orang munafik. Yang mana 5 ciri ini sebenarnya adalah kesimpulan daripada ciri-ciri orang munafik yang sebelum ini. Jadi saya buat dia punya ringkasan dia sekejap. Kita tengok. Kita tengok 5 ciri orang munafik malam ni. Apa ciri tu? Okey, saya ulang secara ringkas saja, iaitu orang munafik ini, untuk faham perbincangan malam ni, tuan-tuan kena ingatlah, kena ulang kembali 46 ciri sebelum ni. 46 ciri tu ada banyak, sampai 46 yang dapat kita dapat ekstrak daripada ayat Quran tu. Allah bagi kepada kita ada 46. Mereka ni talam dua muka, benci orang Islam, mereka bakhil, mereka ini sangat suka jadi kufur, macam-macam hela, mereka melakukan kerosakan, mereka punya hati yang paling teruk, mereka hasad, macam-macam kita telah bincang. Maka mereka ini layak untuk memegang ciri-ciri. Yang pertama, manusia yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, mereka ini mati dalam keadaan kesesatan. Yang ketiga, mereka layak menjadi orang kafir. Yang keempat, mereka tak akan diberikan pengampunan oleh Allah. Dan yang kelima, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia, dalam alam kubur, sampailah ke alam akhirat yang paling dahsyat sekali. Mereka berada pada tingkatan neraka yang paling dalam sekali. InsyaAllah minggu depan, jadual asalnya Selasa, Selasa malam Rabu. Malam ni sebenarnya kita buat kuliah ganti, kita kelas ganti, Selasa malam Rabu kita akan sambung lagi macam mana orang munafik ni keadaan mereka di hari akhirat. Nanti kita akan sambung orang munafik ni di hari akhirat, macam mana keadaan dia. Saya akan bawa cerita mereka dalam surah Al-Hadid, ketika mana mereka nak lintas titian sirat. Ketika mereka nak lintas titian sirat, bawah tu api neraka, kita akan cerita macam mana perihal orang munafik tu. Dan minggu yang berikutnya, kita akan bentangkan secara ringkas bagaimana Allah membuat perumpamaan, pemisalan tentang orang munafik. Dalam Quran ni, dia ada banyak perumpamaan, permisalan. Dan salah satu yang Allah Ta'ala buatkan perumpamaan adalah pada orang munafik. So, apakah perumpamaan itu? Kena ikuti lanjutannya pada siri yang ke-12 minggu hadapan, insya-Allah, kembali kepada jadual asal Selasa malam Rabu. Insya-Allah selepas Isyak jam 9 suku. Okey, saya buka kalau ada mana-mana soalan dari tuan-tuan dan puan-puan, sama ada melalui aplikasi Zoom ataupun melalui FB page Malaysian Tadabbur Academy, ataupun yang ikuti secara di aplikasi TikTok. Ada apa-apa soalan,
sebelum kita tamatkan Ustaz, pengisian. Ya. dalam siri ke-10 tu, nota sampai ciri 45 saja. 45. Saya Oh, akan nak tengok yang ciri 46. Ciri 46 lebih 46 tu takut tu tak ada ke? tak ada. Dalam nota sampai ciri 45 je Ustaz. Tapi Dan saya bentang kelas tak 46. tak, Ustaz belum bentang. Sebab Kak cek dalam YouTube, belum sampai ciri Oh, 45. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey, 46 tu orang munafik ni dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Itulah ciri orang munafik. Sekarang saya dah sebut dah sebenarnya. Okey. Ada apa-apa penambahan maklumat lain? Ada persoalan ke? Lepas tu tadi Ustaz apa ni surah At-Taubah ayat 68 tu muka surat 97 tapi Ustaz tertulis 98. Oh, terbaliklah. Bukan. Sepatutnya 97, Ustaz tulis 98. Surah Taubah tu yang ciri nombor berapa? Ciri 47. Ciri 47. Allahumma salli wa sallim Dekat di ala sini. nabiyyina Muhammad. Tu, ni 68 sepatutnya. Dalam berapa muka surat 197. Patutnya muka surat 97. 197. Okey, tapi buku 198 awak jauhnya ni. Okey, jazakumullah 197. khair. Oh, setuju salah. Terlebih satu muka. Okey. Lebih satu. Alhamdulillah. Okey, jazakumullah. Jazakillah khairaka. Okey. Okey, apa tu ada soalan dekat chat. Syiah Aha. itu munafik kan Ustaz? Syiah itu munafik. Okey, Syiah memiliki ciri-ciri orang munafik. Syiah itu memiliki ciri orang munafik sebab mereka ada sifat taqiyah. Sifat yang macam berpura-pura. Berpura-pura macam sayangkan para sahabat. Berpura-pura sebagai seorang yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebaliknya. Sudah dikaitkan juga dengan bagainya. Yes, tak ada lagi. Adakah ayat 101 ciri ke berapa tadi tu juga merujuk kepada orang Arab di zaman sekarang? Apa dia? Soalan dia, adakah ayat 101 ini juga merujuk kepada orang Arab di zaman sekarang yang tentang azab yang pedih tadi? Merujuk kepada orang Arab. Dia tanya, puan ni tanya, adakah ia merujuk juga kepada orang Arab di zaman sekarang? Oh, okey. Begini, munafik, okey, dia terbahagi saya. Orang munafik ni dia terbahagi kepada dua bentuk. Bentuk yang pertama berkaitan dengan okey, jap. Bentuk yang pertama munafik dari sudut i'tiqad, dari sudut agama, dari sudut akidah. Dan ciri yang kedua orang munafik adalah munafik dari sudut amal, dari sudut perangai. Jadi kalau orang Arab sekarang mereka memiliki ciri munafik dari sudut akidah tu, maksudnya benci kepada Islam, benci kepada suka kepada Islam ini, jatuh dan sebagainya, seperti mana ciri kita sebut sebelum ini, maka dia memilikilah ciri-ciri orang munafik pada zaman Nabi tu. Tapi jika ia hanya sekadar ada perangainya maksudnya seperti berjanji tak tunaikan, khianat dalam amanah tu, dia tidak termasuk dalam yang mendapat azab lah. Kerana azab tu dia merujuk kepada munafik yang memiliki ciri-ciri munafik pada zaman Nabi SAW. Tapi jika ada, ia boleh dikaitkan lah. Contohnya memang zaman sekarang ada munafik. Cuma munafik dari sudut apa? Munafik dari sudut perangai macam orang munafik, atau dari sudut kepercayaan, keimanan mereka tu
Sama tak macam orang yang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ustaz nak tanya, Ya, um, kita macam di kalangan orang-orang beriman kan, kita dikatakan kita boleh bertaubat selagi matahari tak terbit daripada barat dan selagi nyawa tak sampai ke rongkong. betul. Betul. Jadi maksudnya kalau macam orang munafik tadi Ustaz cakap macam dia orang tu dah Allah dah apa tu tutupkan hati mereka ataupun macam peteri ya. Ya, betul. Maksudnya dia orang memang tak dapat hidayah langsung lah, macam orang kata apa, sebelum mati dia orang memang dah berada dalam kesesatan, maksudnya tak ada peluang langsung, macam itulah maksud Ustaz. Tak ada dah. Tak ada habis no. Habis. Dia sebenarnya kita kena bezakan hidayah umum dengan hidayah khas. Mereka dah dapat hidayah. Sebab tu turun Quran, dibacakan Quran, hidup dengan zaman Nabi, duduk dengan para sahabat kan. Itulah hidayah Allah dah bagi. Tetapi mereka tidak ikut suruhan Nabi, tidak ikut isi kandungan Quran, menyebabkan akhirnya peluang itu telah tertutup. Akhirnya Allah pun paterikan hati mereka seperti yang kita sebut siri sebelum ni. Sebab mereka dah sombong, mereka dah cemuh, mereka mempersenda-sendakan ayat Quran, kita sebut sebelum ni kan. Mereka sampai main-main dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tutuplah pintu hati mereka untuk menerima Islam. Dia sama macam ayat yang kita baca sebelum ni kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah tu. Itu betul. Ya. Maksudnya hidayah taufik. Dia contoh kalau macam kita kan, orang bagi nasihat, orang duk cakap, dia tahu. Kalau dia macam lawan juga, lepas tu macam-macam dia cemuh semua, dan kita bimbang satu hari nanti memang hati dia memang dah tak boleh nak terima, akhirnya dia mati dalam keadaan Allah tutup pintu hidayah di situ. Allah Ta'ala alam. Ustaz boleh tengok balik ciri 42 sama dengan ciri 46. Apa tu? Yang tadi yang kau tanya Ustaz. Ciri 42 tu apa? Ciri 42 sekejap Ustaz. Ciri 42 tu sama rujukan ayat yang sama. Ciri 42 lebih takut kepada manusia, rujukan ayat surah Al-Hasyr ayat 13 juga. 42. Ciri 42 Ustaz. Okey. Dengan ayat yang mana kita nak kaitkan? Dengan ciri 46 tadi. 46 tadi kita sebut apa? Kan ayat sama. Ayat sama, tapi dia memang dalam ayat tu memang ada yang sama, tapi isi kandungan intipati dia tu boleh berbeza. Cuma nak tengok apa dia yang tu Ustaz. 42 42. Sama Ustaz 46 dengan 42. Kejap Kalau 42 lebih takut kepada manusia, betul lah yang saya highlightkan tu. Dengan nombor berapa? 46. Oh, maksudnya 46 tu kita tak mengaji dah lah, sebab kita dapat tu kita tak mengaji. Sama ke Ustaz? Sama, maksud dia kalau 46 tu sama. 46 Ustaz. Okey, tapi 46 sebab tu kita tak belajar 46 tu kan? Tu yang kau rasa heran. Okey, betul. 47. Maksud dia betul lah tu sama tu. Sama kan Ustaz? Maksud dia sepatutnya malam ni 46. Itulah. Dia sepatutnya malam ni 46. Nampak slide tak? Nampak slide kan? Nampak Ustaz. Sepatutnya tak ada ni. Dia terus ke sini. Tapi sepatutnya 46. Okey, tak apa je. Jazakumullah khair. Okey Ustaz. Bantu baca Allah. Okey. Ada lagi ke pertanyaan mana-mana? Tuan boleh ikuti dengan baik ke? Jelas ke suara? Line dia? Line okey. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. So kita jumpa lagi insya-Allah minggu yang berikutnya. Mungkin
Mungkin 1 atau 2 siri lagi, lepas tu kita akan tamatlah tentang tema munafik. So kita nak fokus tema yang lain pula. Dan besok pagi siri akhir ya, saya akan buat awal sikit 8 pagi bacaan 6 selawat para sahabat tu. Esok kita nak kupas al-ummiyin. Nabi tu seorang ummi, seorang yang buta huruf. Sebab ada perbincangan, buta huruf tu maksud dia apa? Adakah buta huruf Nabi ni selama-lamanya sampai Nabi wafat, ataupun buta huruf ini hanya sampai sebelum Nabi dapat wahyu? Lepas wahyu dia tak buta huruf ataupun tidak? Sebab perkataan ummiyin tu kita ada sebut dalam salah satu bentuk lafaz salawat kan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad kan, an-nabiyil ummi. So itu adalah siri terakhir lah, pukul 8 insya-Allah. Biasa 8.30, so kita mulakan pukul 8. Lepas tu kita akan buat satu tajuk baru untuk setiap Jumaat lah. Mungkin kita akan kembali baca Riyadhus Shalihin dan sebagainya, nanti kita akan maklumkan. Jazakumullah khair tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak atas pembetulan, sokongan, mengikuti pengajian yang kami jalankan. Yang baik itu, yang sempurna itu sudah pasti dari Allah. Kita ni manusia yang serba kekurangan, banyak kelemahan. Walau bagaimanapun saya sangat menghargai segala penambahbaikan, bantuan dari tuan-tuan puan secara langsung dan juga tidak langsung. Hanya Allah yang boleh memberikan ganjaran. Jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum.